Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Guru Tajwid, Cikgu Bakar bin Uthman. Kemudian yang dihormati pengurusi Masjid Karya Pantai, Setiausaha, ahli jawatan kuasa Masjid Karya Pantai, Imam Bilal, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik, Alhamdulillah, malam ni kita sambung lagi bacaan kitab atau pengajian kitab Kenali, kitab ni Kenali Nabimu dengan 5 ilmu. Kitab ni makna kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melalui 5 ilmu. Kitab ni kalau tuan-tuan nak dapatkan boleh dapat di luar. Ada yang Remy? Ada kat luar. Boleh dapatkan kat luar. Kalau siapa nak dapatkan kitab ni lah. Jadi ni majlis malam ni majlis yang ke-5. Dan kita usaha kalau boleh khatam majlis ni mungkin dalam majlis ke-6 atau majlis ke-7. InsyaAllah kita akan khatamkan kitab ini. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kitab ni ialah tujuan kita baca dia, tujuan kita mengaji dia, supaya kita dapat datang cinta Nabi SAW dalam hati kita, dan kemudian bagaimana hidup kita jadi macam hidup Nabi SAW. Bagaimana hidup kita ni dapat ikut Nabi. Itulah sebenarnya tujuan dia. Jadi dalam kitab ni bagi tahu kita kenali Nabi SAW melalui 5 ilmu. 5 ilmu yang dimaksudkan ialah dalam kitab ni ada bagi tahu, maksudnya pertama ialah melalui ilmu syama'il, yang kedua ialah ilmu dalail, yang ketiga ilmu khasa'is, yang keempat ialah ilmu fadail, dan yang kelima akhir sekali ilmu sirah. Jadi 5 ilmu ni ada dalam kitab ni. Kita sekarang masih lagi baca dalam bahagian ilmu yang kedua, iaitu ilmu dalail. Makna mengenali Nabi SAW melalui ilmu dalail, bukti-bukti berkenaan dengan Nabi SAW. Baik, pengarang kitab ni bagikan dalil atau bukti-bukti kebenaran dan kehebatan Nabi SAW tu dibuktikan melalui 3 perkara. Dibuktikan melalui 3 perkara. Sekarang kita baca muka surat 60 Sambung muka surat 60 tu. Dalil atau bukti kehebatan kebenaran Nabi SAW ni dibuktikan melalui 3 perkara. Pertama, daripada Nabi lahir sampai baginda SAW berusia 40 tahun, maka itu dipanggil irhaus. Kemudian daripada Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul sampai baginda wafat, maka itu dipanggil apa dia? Mukjizat. Dan sekarang yang muka surat 60 ni kita masuk, masih lagi dalam ilmu dalail, iaitu karamah. Karamah iaitu kemuliaan yang Allah beri kepada Nabi SAW selepas baginda wafat. Jadi ilmu dalail ni cerita tentang 3 perkara. Pertama, kita panggil irhaus, perkara luar biasa yang berlaku kepada baginda SAW atau berkaitan dengan baginda sebelum daripada baginda dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Yang kedua, mukjizat. Selepas baginda dilantik menjadi Nabi dan Rasul, daripada usia 40 sampai 63 tahun baginda wafat. Ini nombor 3, iaitu karamah Nabi SAW selepas baginda wafat. Okey, sambung pasal 60 tu. Okey, ketiga, karamah ni terjemah dia kemuliaan, iaitu kemuliaan yang Allah beri selepas kewafatan baginda Nabi SAW. Dan ini terbahagi kepada yang pertama karamah baginda ialah apa yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW tentang peristiwa yang berlaku dan akan berlaku selepas kewafatan baginda Nabi SAW. Nabi SAW ada sampaikan berita yang akan berlaku yang zaman Nabi tak berlaku, tapi kemudian selepas wafat baginda SAW berlaku. Sama ada perkara itu berlaku tak lama lepas Nabi wafat, ataupun perkara itu berlaku selepas baginda dah lama wafat, sampailah sebelum daripada berlakunya kiamat. Jadi ini banyak dalam hadis, tapi ini antara contohnya. Baik, contoh satu. Ini antara contoh satu yang Nabi SAW bagi tahu perkhabaran yang akan berlaku selepas kewafatan baginda SAW. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda, pernahkah kalian mendengar
sebuah kota yang pada satu sisinya terdapat daratan dan pada sisi yang lain terdapat lautan. Jawab para sahabat radhiyallahu anhum, ya, kami mendengarnya ya Rasulullah. Nabi tanya pada sahabat, kamu pernah dengar tak ada satu bandar, satu bahagian daratan, satu bahagian lagi lautan, atas lautan. Jadi sahabat kata kami pernah dengar tapi tak pernah sampai lah. Secara umumnya para sahabat radhiyallahu anhum zaman tu mereka tak sampai lagi tempat ni, lepas tu baru mereka sampai. Okey, jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sehingga kota itu diperangi oleh 70,000 orang daripada keturunan Bani Ishaq. Jika mereka telah mendatanginya, mana bila 70,000 orang tu datang untuk memerangi kota tersebut, mereka turun ke medan perang, akan tetapi mereka tidak berperang dengan menggunakan senjata pedang atau panah. Mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu salah satu sisinya dapat ditawan. Maknanya mereka berperang bukan guna senjata, tapi gunakan zikir la ilaha illallah wallahu akbar. Dan satu bahagian tu dapat dikalahkan. Mereka berperang, satu bahagian tu dapat dikalahkan. Berkata Thaur ni makna salah seorang perawi hadis ni. Thaur berkata, aku tidak tahu melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sisi yang ditawan itu ialah lautan. Maksudnya mula-mula sekali ditawan ialah, kan dia ada dua bahagian kan, satu bahagian daratan, satu lagi bahagian lautan. Maksudnya bahagian yang berada di atas lautan. Yang mula-mula ditawan ialah bahagian atas lautan tu. Ni kata perawi tu, tak salah aku, Nabi kata macam tu. Baik. Kemudian untuk kali kedua, mereka mengucapkan lagi la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu satu sisi yang lain pula dapat ditawan. Dari satu lagi itu maknanya daratan pula dapat ditawan. Kemudian untuk ketiga kalinya, mereka mengucapkan lagi la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu dibukakanlah benteng pertahanan mereka sehingga mereka dapat memasukinya dan mengambil harta rampasan di dalamnya. Akhirnya mereka dapat kalahkan terus kota tu dengan 3 kali la ilaha illallah wallahu akbar. Semua mereka ucapkan. Jadi kali pertama bahagian yang lautan dapat ditawan, kali kedua bahagian daratan ditawan, tapi kali ketiga dapat tawan semua. Seluruh kota tu mereka dapat tawan. Okey, bila dah tawan habis, dan ketika itu mereka sedang membahagi-bahagikan harta rampasan, ghanimah lah, harta rampasan perang. Tiba-tiba terdengar satu jeritan, sesungguhnya Dajjal telah keluar. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu yang ada dan pulang kembali ke negeri mereka. Bila dengar tu, orang Islam tu semua selamatkan diri daripada Dajjal. Mereka pulang ke negeri mereka. Okey, contoh dua. Dalam satu riwayat disebutkan, ketika mereka ni, kisah yang sama juga, ketika mereka dalam keadaan itu, iaitu dalam suasana peperangan, tiba-tiba mereka mendengar serangan yang lebih besar daripada serangan pertama tadi. Lalu orang yang menjerit mendatangi mereka mengatakan Dajjal telah mengepung di kalangan keluarga mereka. Maksudnya sebahagian tentera dah ditawan oleh Dajjal. Lalu mereka mencampakkan apa yang berada di tangan mereka dan terus pulang. Setelah itu mereka mengutuskan 10 tentera berkuda bergerak ke hadapan, maksud untuk berlawan dengan Dajjal. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu asma'ahum wa asma'a abaihim wa alwana. Ni tertinggal alif ni, tahu betul kan? Ni tersilap, tertinggal alif. Wa alwana, selepas waw tu ada wa alwana, selepas waw ada alif. Wa alwana khuyulihim hum khairu fawarisa ala dhahril ardi yawma idin aw min khairi fawarisa ala dhahril ardi yawma idin. Sesungguhnya aku, apa Nabi SAW bagi tahu, sesungguhnya aku mengetahui nama-nama mereka, nama-nama ayah mereka dan warna kuda mereka. Mereka adalah tentera berkuda yang terbaik di muka bumi saat itu, ataupun mereka ini di antara tentera berkuda yang terbaik yang berada di atas muka bumi pada saat itu. Maksudnya Nabi SAW bagi tahu ni sebenarnya tuan-tuan, dalam syarah Sahih Muslim, hadis ini dalam Sahih Muslim disebutkan ini antara alamat kiamat yang diberitahu oleh Nabi SAW. Nabi ada bagi tahu beberapa bentuk alamat kiamat. Ada yang dah berlalu, ada yang lepas Nabi wafat akan datang, kemudian dah berlaku.
Antara yang Nabi bagi tahu alamat kiamat ialah akan berlaku serangan tentera Tatar. Tatar ialah Mongol. Tahun 656 Hijrah, orang Mongol datang serang dunia Islam dan mereka telah serang sampai ke Baghdad. Diringkaskan cerita, bila Mongol datang serang dunia Islam, mereka serang sampai ke Baghdad dan sampailah ke Khurasan, mereka serang. Mongol waktu itu besar, Mongolia. Dalam hadis mereka ini disebutkan dengan nama Tatar. Waktu itu kerajaan Islam Abbasiyah, Bani Abbasiyah yang memerintah dunia Islam waktu itu hancur binasa. Di Baghdad ratusan ribu umat Islam dibunuh. Sungai di Iraq ada sungai nama Sungai Furat. Bila waktu tu orang-orang Mongol ni serang dunia Islam, mereka siapa je orang Islam mereka jumpa mereka bunuh, tak kesian langsung. Sampaikan waktu tu Sungai Furat ni sungai besar, yang mana sungai ini lalu daripada Iraq sampai ke Syam, Syria. Waktu tu dalam riwayat disebutkan bila banyak mereka bunuh orang, sampaikan sungai Baghdad bertukar warna, dia jadi warna hitam. Hitam sebab apa? Satu, darah. Mereka bunuh orang, darah campak dalam tu, campakkan orang sampai berdarah. Dan waktu tu di Baghdad penuh dengan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Ulama karang kitab. Kitab-kitab para ulama waktu tu mereka campakkan dalam sungai Baghdad, Sungai Furat, sampaikan sungai itu bertukar air dia jadi hitam kerana dakwat kitab. Sebab zaman dulu orang tulis kitab, bukan macam sekarang mereka tulis pakai dakwat yang kalau terkena air dia cair. Kita boleh bayangkan waktu tu macam mana khazanah ilmu yang ada waktu tu. Dah berapa banyak umat Islam yang dibunuh. Waktu tu ratusan ribu umat Islam dibunuh. Mereka nak pergi serang-serang sampai hampir nak pergi serang Mesir. Tapi daripada Mesir telah bangun satu kumpulan daripada tentera Mamluk, mereka lawan balik tentera Tatar. Akhirnya daripada keturunan mereka ini ada orang masuk Islam. Cerita dia panjang, tapi ada orang masuk Islam. Daripada keturunan mereka ini, Genghis Khan yang menyerang dunia Islam waktu tu, anak dia telah masuk Islam. Padahal anak dia ni begitu zalim. Ada kata anak dia, kata cucu dia masuk Islam. Daripada keturunan mereka ini, ada yang pergi bawa Islam pergi ke India. Dan di India telah zahirnya kerajaan Islam. Perintah Islam di India, perintah India lebih kurang 500 tahun. Sampailah Inggeris datang, kalahkan India, dan akhirnya waktu tu orang-orang Islam mereka telah jauh daripada agama. Baik. Dan waktu tu di India ada 7 maharaja besar yang naik. Dan mereka tu daripada keturunan Mughal, keturunan Tatar yang dulu pernah serang dunia Islam. Tapi Allah Maha Kuasa, daripada keturunan mereka Allah zahirkan orang beriman dan juga telah sebarkan Islam di India. Sampai ke waktu tu naik maharaja besar nama Zahiruddin Babur, pengasas kerajaan Mughal di India, keturunan Tatar yang dulu pernah sembelih orang Islam. Lepas tu naik anak dia nama Humayun. Lepas tu naik anak dia Akbar Khan. Lepas tu naik anak dia Jahangir. Lepas tu naik anak dia Shah Jahan yang buat Taj Mahal dekat India. Istana Taj Mahal tu yang buat Shah Jahan, keturunan Mughal. Dan naik anak dia Aurangzeb Alamgir. Aurangzeb Alamgir ni antara ulama yang daripada keturunan Tatar yang masuk Islam dan juga banyak berkhidmat kepada para ulama. Lepas tu naik anak dia Bahadur Shah Zafar. Lepas tu naik lagi beberapa raja, sampailah Inggeris datang. Bila Inggeris datang, kerajaan Islam ni hancur, umat Islam lupa agama. Lepas tu baru Allah naikkan balik Islam di India. Tapi saya nak cerita, maksudnya apa yang Nabi bagi tahu tu Nabi dah bagi tahu awal. Satu hari nanti Nabi kata kamu akan berperang, akan ada satu kumpulan yang akan serang dunia Islam. Nabi bagi tahu dalam mafhum hadis. Nabi bagi tahu kulit mereka putih merah, hidung mereka pesek, Nabi bagi tahu awal lah. Nabi kata mereka datang daripada belah-belah Turki, sebab kerana kawasan tu dekat, mereka datang serang. Ini Nabi SAW bagi tahu awal. Macam dalam hadis ni Nabi SAW bagi tahu di antara alamat kiamat, Nabi kata sebelum daripada keluarnya Dajjal, Nabi kata ada 70,000 tentera daripada Bani Ishaq. Ada riwayat lain kata daripada Bani Ismail. Yang dimaksudkan di sini ialah orang Arab. Nabi kata nanti ada datang 70,000 bangsa Arab. Mereka akan datang serang satu bandar, kota. Bandar itu ialah waktu tu ialah dikuasai oleh orang kafir. Nabi kata bandar tu sebelah dia ialah daratan, sebelah lagi lautan.
70,000 ni serang dan mereka akhirnya dapat kalahkan bandar tu. Tapi selepas kalah ni bandar tersebut, kota tu, lepas tu Dajjal pun keluar. Dajjal pun keluar. Mana kota tu? Kota tu sekarang mana? Kota itu ialah nama dia Konstantinopel, Turki. Sekarang ni Istanbul. Akhir ni Nabi SAW beritahu akhir zaman nanti, sebelum daripada keluarnya Dajjal. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, perkara itu dah berlaku belum? Zahirnya perkara itu belum berlaku lagi. Tapi Nabi dah bagi tahu dan perkara ini pasti akan berlaku. Jadi Nabi SAW bagi tahu ini antara karamah Nabi. Maknanya perkara itu belum berlaku zaman Nabi, tapi akan berlaku pada zaman Nabi, akan berlaku nanti dekat kiamat. Orang beriman, apa tanggungjawab dia? Kena percaya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi kata 70,000 itu yang lawan tentera kafir dan mereka dapat tawan Konstantinopel, Nabi bagi tahu mereka ialah tentera berkuda yang paling baik pada zaman itu. Maksud nak bagi tahu ialah orang Islam yang betul-betul kuat imannya. Mereka dapat kalahkan Konstantinopel, atau dalam kitab dipanggil Konstantinia, dengan ucapan zikir la ilaha illallah wallahu akbar. Tak pakai pedang waktu tu. Dia clear semua, tak ada. Pistol tak ada, senjata tak ada, tapi kalahkan dengan pakai zikir. Ini kehebatan tentera itu. Baik. Ini hadis lain banyak, tapi ni antara karamah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Dan di antara karamah lain kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, ialah karamah-karamah dan sokongan-sokongan dari Allah yang berlaku kepada awliya, iaitu para wali daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu makna karamah tu ialah yang apa yang Nabi bagi tahu yang akan berlaku. Satu lagi karamah yang Allah bagi ialah pada umat Nabi daripada kalangan orang soleh, para wali daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang orang beriman kena percaya ialah berlaku karamah pada para wali. Orang soleh ni boleh berlaku karamah. Karamah mereka ni macam-macam. Bila karamah, perkara itu pada kita luar biasa, tapi sebenarnya bagi Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat. Dalam hadis juga disebutkan karamah-karamah yang berlaku pada orang-orang soleh. Jadi ini bukan perkara yang luar biasa, tapi kita perlu beriman dengan perkara tersebut. Sebenarnya karamah yang Allah bagi pada orang soleh, ialah para wali, ialah sebenarnya itu juga kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga merupakan kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keramat wali ni tuan-tuan, kalau orang Melayu kata keramat, orang Melayu panggil keramat. Karamah ni dia bukan benda boleh usaha. Dia Allah bagi. Dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi karamah ni. Orang yang soleh, bila Allah bagi pada dia karamah, dia tak suka. Dia tak suka. Dia bukan suka supaya aku dapat karamah. Jadi keramat ni bukan benda yang diusahakan, tapi Allah Ta'ala bagi. Siapa yang Allah pilih, Allah bagi kerana kesolehannya. Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih ialah di antara Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, Allah Ta'ala muliakan beliau. Apa antara karamah beliau? Beliau dapat tengok dosa orang melalui air wudu. Ambil wudu, kan dalam hadis bagi tahu bila orang ambil wudu, Allah Ta'ala hilangkan dosa dia melalui air wudu. Kan dalam hadis lebih tahu, satu orang bila basuh muka wudu, dosa tu jatuh. Basuh muka tangan, dosa jatuh. Basuh kepala, dosa jatuh. Dan begitulah seterusnya. Allah bagi karamah pada Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Karamah beliau tahu dosa tu dosa apa. Allah bagi. Imam Abu Hanifah, imam besar, lahir 80 Hijrah, meninggal tahun 150 Hijrah. Tapi Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, lepas tu beliau doa kepada Allah supaya Allah hilangkan karamah. Kerana beliau tak suka tengok aib orang. Takut hati beliau rosak. Sebenarnya dia imam besar, tapi takut hati ni rosak. Beliau tengok tu, beliau doa kepada Allah hilangkan karamah tu. Lepas tu karamah tu hilang. Jadi karamah para imam ni begitu banyak. Orang soleh, karamah mereka ni tak terkira. Dan zaman dulu ada disebutkan, ada satu orang budak, Allah bagi pada dia karamah. Budak muda, Allah bagi pada dia karamah. Apa karamah dia? Dia ni tahu bahawa orang tu ahli syurga, ahli neraka. Mana orang baik, orang jahat. Apa dia buat? Dia kalau datang masjid, dia akan bagikan selipar. Dia akan bagikan selipar.
Selipar belah kanan ahli syurga, selipar belah kiri ahli neraka. Dia Allah bagi dia, maknanya dia tahu ni selipar orang baik, soleh, ni fasik semua. Jadi orang-orang bila tengok dia buat kerja macam tu, dia datang masjid. Dia datang masjid, bukan masjid pantai lah, kan? Tapi dia datang masjid zaman tu, ni zaman dulu, bila dia datang masjid, orang-orang yang terkena side belah ahli neraka geraman dia, malu. Tapi dia buat macam tu, kerana dia mungkin dia rasa bahawa itu perlu, maka dia buat, kan? Belah kanan ahli syurga ni. Jadi waktu tu orang yang terkena belah kiri ni sakit hati. Dia tu budak ni kan, ahli neraka. Tapi dia karamah Allah Taala bagi dia. Diorang buat konspirasi. Macam mana nak buat? Nak hilangkan karamah dia. Satu hari diorang jemput budak ni datang makan. Diorang bagi dia makan makanan haram. Diorang bagi dia makan makanan haram. Budak ni pun ialah kadang ada karamah Allah bagi tahu, tapi ada perkara dia tak tahu juga. Manusia ada perkara dia tahu, tapi ada perkara tak tahu. Selepas tu budak tu dimakan makanan, dia termakan makanan haram yang orang jemput dia. Bila dia makan makanan haram tu, terus karamah dia hilang. Nak bagi tahu bahayanya makanan haram. Bahayanya makanan haram. Kita zaman sekarang tak tahu makanan apa, walaupun dia makan tak sengaja. Tapi bila berlaku yang tu, maka hilang karamah dia. Bila Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia ni zalim. Bila dia datang perintah Iraq, Kufah, di Kufah ada beberapa orang wali Allah. Satu kumpulan wali Allah Ta'ala yang doa mereka ni kalau angkat tangan dia, doa mereka terus makbul. Hajjaj ni zalim, jahat, penguasa yang jahat. Dia takut kalaulah kata dia sampai kat situ nanti, kalau dia buat jahat, dia takut hamba Allah yang soleh ni angkat tangan doa, habis laku itu. Tapi apa dia buat? Dia masuk di Kufah, hamba Allah yang soleh ni, yang doa mereka makbul, angkat dia tangan doa makbul, dia buat dulu kenduri khas untuk mereka. Kenduri, diorang pun datang, dia bagi mereka makan, kan? Dia bagi mereka makan. Lepas dah habis makan, dia pun buat pengisytiharan kepada mereka. Dia kata apa dia? Dia kata sekarang ni aku tak payah takut dengan doa korang dah. Makanan yang korang makan tadi, aku dah masuk makanan haram. Jadi lepas ni doa korang tak makbul lah. Tak payah takut. Lepas ni doa korang tak makbul, korang dah makan makanan haram. Lepas ni tak payah takut. Ini nak bagi tahu bahawa antara orang yang Allah Ta'ala kurniakan dengan karamah ialah orang yang juga menjaga makannya. Tak makan makanan haram, tak terlibat dengan perkara haram, tak berniaga haram, maka Allah jaga. Allah Ta'ala beri kemuliaan. Sebab tu zaman ni susah nak cari orang karamah. Jadi jangan, zaman ni kadang banyak dakwa-dakwi. Karamah ya ada, tak dinafikan, ada. Tapi kadang orang yang Allah bagi tu kadang betul-betul menjaga agama dia dan menjaga takwanya, tu Allah Ta'ala bagi. Kita kadang orang yang terlibat dengan syubhat dan sebagainya, maka susah perkara tersebut. Banyak lagi kalau karamah, banyak lagi karamah yang Allah Ta'ala beri kepada para ulama, para imam. Kalau kita baca, bukan sahaja ribu, bahkan jutaan karamah Allah bagi. Tapi kalau kita lihat, kesemua mereka yang Allah kurniakan karamah, satu sifat ada pada mereka, sifat itu pasti mereka orang takwa. Ni kalau seluar pun pendek, kan, semayang pun tak datang, lepas tu tiba-tiba kata saya karamat, tu penipu, tak payah percaya, kan. Rokok pun fu rokok, tiba-tiba saya dapat karamah, tak payah percayalah, kan. Tak payah percaya. Itu kebanyakan yang mengarut. Kadang itu bukan karamah, tapi kadang itu adalah istidraj, itu adalah tipuan daripada syaitan. Maka kena hati-hati dengan orang macam tu. Boleh berlaku, tetapi pada orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, sambung. Jadi saya sebut tu, maksud saya di sini, apa yang saya bagi tahu tu ialah orang yang karamah ialah orang yang pada dirinya ada takwa. Kalau kurang takwa, maka tidak berlaku perkara tersebut. Kita pun tahu kadang makan makanan mana, kan, daripada mana kita ni sumber makanan, kadang bercampur syubhah, dia kadang-kadang menyebabkan takwa itu juga akan kurang. Okay, baik, sambung. Tujuan belajar ilmu ini ialah ilmu dalail, ialah untuk kita mengetahui petunjuk dan dalil kebenaran kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Tujuan belajar ilmu dalail ni ialah supaya dalam hati kita betul-betul yakin pada Nabi. Antara kitab-kitab ilmu dalail ialah kitab Dalailun Nubuwah Imam Baihaqi. Ni kitab khas cerita pasal dalail. Kemudian Al-Mu'jizat Al-Ahmadiyah oleh Al-Imam An-Nursi. Ni Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi. A'lamun Nubuwah oleh Al-Imam Al-Asfahani, Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Okey.
Ini ada, siapakah orang yang utama di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling utama di sisiku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Bermakna orang yang banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah penyebab dekatnya dia dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Okey, sekarang kita masuk tajuk seterusnya, ilmu khasais. Muka surat 65 tu ilmu khasais. Okey, ilmu khasais. Ni ilmu yang ketiga. Pertama syama'il, kedua dalail. Dalail tadi dah habis. Sekarang nombor 3 ilmu khasais. Ilmu khasais terbagi kepada, pertama, keistimewaan yang terdapat pada zat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah keistimewaan yang terdapat pada sudut syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya khasais tu kerana berlaku pada diri Nabi sendiri. Yang kedua ialah khasais itu ialah berlaku pada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tajuk seterusnya tujuan belajar ilmu khasais, dan kemudian antara kitab-kitab ilmu khasais. Okey, sekarang kita masuk. Ilmu khasais iaitu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa takrif ilmu khasais? Apa dia definisi ilmu khasais? Iaitu ilmu khasais ni ialah ilmu yang membincangkan berkaitan keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sudut kelebihan pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam dan kelebihan pada sudut syariat pada setiap peringkat dan umur. Maksudnya, satu, ilmu khasais ni kita boleh bagi dua. Pertama, khasais, keistimewaan yang ada pada diri Nabi. Yang kedua ialah keistimewaan yang ada pada syariat yang Nabi bawa, yang sesuai untuk semua. Syariat Nabi. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu beriman syariat Nabi ni sesuai untuk semua. Itu antara perkara penting. Kita perlu beriman bahawa syariat Nabi, apa yang Nabi bawa, tunjukkan ialah sesuai untuk semua. Orang miskin, orang kaya, semua sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang muda, yang tua, semua sesuai untuk mereka semua. Okey, baik, sambung. Khasais adalah kata plural, kata jamak bagi khisisah. Maknanya kalau khasais tu banyak. Terjemah dia keistimewaan. Kalau satu, khisisah. Okey, iaitu apa yang dikhususkan oleh seseorang tanpa diberikan kepada orang lain. Maknanya keistimewaan lah, keistimewaan. Sebab tu dipanggil khasais. Ilmu ini pula terbagi pada dua bahagian. Okey, dia terbagi pada dua. Jadi ilmu khasais terbagi pada dua. Khasais Nabi. Pertama, keistimewaan yang dianugerahkan pada tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang Allah bagi pada Nabi sendiri. Okey, apa dia? Antara contohnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melihat di belakang seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam dapat melihat di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat tengok depan, Nabi dapat tengok belakang macam tengok depan. Kalau kita tengok depan ni kan, belakang tak nampak. Paling tinggi pun kita boleh tengok depan dan juga tepi. Kadang tepi pun tak apa-apa nampak sangat. Tapi Nabi SAW boleh tengok depan dan belakang sama. Sebab itu bila Nabi SAW solat, dalam hadis ada beritahu, ada orang belakang Nabi buat salah dalam solat. Lepas habis solat, Nabi tegur. Nabi kata, siapa yang di kalangan kamu tadi buat salah sekian dalam solat? Dan Nabi bagi tahu, aku dapat tengok belakang macam tengok depan. Ini khususiat Allah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususiat maksudnya keistimewaan Allah bagi. Okey, lagi, baginda sallallahu alaihi wasallam dapat melihat dalam kegelapan seperti mana baginda dapat melihat ketika waktu cerah. Ini dalam hadis banyak kali bagi tahu, kerana dalam gelap malam satu orang sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu datang. Dia datang tu gelap, tak nampak apa-apa, betul-betul gelap. Tapi Nabi sedar. Nabi kata, siapa datang tu? Abu Dzar. Dia kata, saya wahai Rasulullah. Nabi dapat tengok jelas. Baik. Kedua mata baginda sallallahu alaihi wasallam tidur, tetapi hati baginda sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata Nabi tidur, tapi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tidur. Dia hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis riwayat Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Lepas tu Nabi bangun, Nabi solat tanpa ambil wuduk. Aisyah kata, wahai Rasulullah, tadi tuan solat, tuan tak ambil wuduk pun, sedangkan tadi tuan dah tidur. Tu Nabi bagi tahu, hati aku, mata aku tidur tapi hati aku jaga, tak tidur. Kita tak adalah. Kita kalau dah mata tutup, maka hati pun tutup. Bila tidur tak sedar lah kan, bila tidur tak sedar kan. Dia tidur yang paling best ni dalam aircon macam sekarang kan, tidur dalam aircon kan. Jadi sebab tu kalau tidur memang tak boleh lah, hati tutup terus
Kan? Sebab itu Nabi bagi tahu mata itu pengikat pada lubang buntut. Nabi beritahu dalam hadis, Nabi beritahu al-ainu wika'us sahi. Mata ialah pengikat kepada lubang buntut. Maksudnya bila satu orang tidur, hati tak sedar. Bila hati tak sedar, dia juga tak sedar apa yang keluar dari lubang punggung dia. Dia terkentut ke tidak. Sebab tu bila tidur, maka kadang-kadang orang terkentut, dia tak sedar. Sebab itu bila tidur, antara perkara membatalkan wuduk ialah bila tidur. Kan antara perkara membatalkan wuduk ialah bila tidur. Tidur batal wuduk. Kecuali dalam mazhab Syafi'i, satu dia tidur yang tak batal wuduk, iaitu tidur dalam keadaan duduk yang papan punggung tu tak beralih tempat ketika tidur, maka itu tidur tak batal wuduk. Yang lain tidur semua batal. Tidur diri, katalah ada orang tidur diri, batal. Tidur baring, batal. Tidur duduk yang papan punggung tetap ni, itu tak batal. Itu satu je, tapi yang lain semua batal. Sebab para ulama kata sebab tak batal ialah kerana waktu tu lubang punggung tetap, kan, tertutup. Sebab Nabi, jadi itu dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Contoh satu orang tidur kan, kalau orang tu tidur, duduk, dia tidur tadi, tak batal wuduk tak batal. Tapi dia tengah tidur, terbangun kan, tu sampai terangkat dia terangkat dia punya papan punggung, wuduk batal. Tidur sandar pun tak batal wuduk selagi papan punggung tak terangkat. Kadang ada orang tidur kan, tiba-tiba tersembam ke depan, tu memang confirm batal, terangkat lubang punggung kan. Jadi poin dia ialah Nabi SAW, walaupun mata Nabi tutup, tapi hati Nabi SAW jaga. Sambung. Okey, yang nombor 2, keistimewaan yang terdapat pada sudut syariat berkaitan hukum syariat yang hanya Allah khususkan untuk baginda SAW. Okey, kan tadi kita katakan khasais Nabi ni ada 2. Satu pada diri Nabi, yang kedua pada syariat Nabi. Pada apa yang Nabi tunjukkan, syariat Nabi. Okey, baik. Yang pertama, baginda Nabi SAW diharuskan berkahwin lebih dari 4 orang. Nabi boleh kahwin lebih dari 4 orang. Nabi SAW berkahwin dengan 11 orang isteri. Ni hanya untuk Nabi dia, orang lain tak boleh. Jadi untuk umat Nabi SAW paling banyak hanya 4 orang. Jadi itu khususiat Nabi. Okay, baik, seterusnya, pada tahun ke-7 Hijrah diharamkan kepada baginda SAW berkahwin selain daripada isteri-isteri baginda SAW, sekalipun meninggal salah seorang daripada mereka atau baginda SAW menceraikan, iaitu tidak dihalalkan bagi yang lain untuk menggantikannya. Tahun tu Nabi SAW kahwin dengan 11 orang isteri. Last Nabi nikah ialah tahun 7. Lepas tahun 7 Hijrah, lepas tu Nabi wafat 11 Hijrah. Tahun 7 Hijrah, lepas tu tahun 8, 9, 10 tu Nabi tak ada nikah dah. Last Nabi nikah tahun 7 Hijrah. Lepas tu bila tahun 7 Hijrah Allah Ta'ala turunkan ayat. Apa Allah Ta'ala turunkan ayat? La yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun. Apa Allah kata? Tak halal bagimu ni maksud wahai Muhammad. Tidak halal bagimu wahai Muhammad mengahwini perempuan-perempuan sesudah itu. Maksud lepas Nabi last kahwin tahun 7 Hijrah, Nabi Allah tak bagi lagi kahwin. Dan tidak boleh menggantikan mereka dengan isteri-isteri yang lain meskipun kecantikannya menarik hati kamu. Maksud satu, bila tahun 7 Hijrah tu Allah kata wahai Muhammad cukup setakat ini, 11. Dan juga kalau ada isteri engkau, dan juga tak boleh waktu tu ada 9 orang isteri. Jadi Allah kata tak boleh kalau contoh satu orang mati ganti orang lain, atau orang ceraikan satu orang kahwin dengan orang lain pun Allah tak bagi. Setakat ni 11 orang. Baik. 2 tahun selepasnya, iaitu tahun 9 Hijrah, turun pula firman Allah Ta'ala, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Kamu ni wahai Muhammad boleh menangguhkan siapa yang kau kehendaki antara mereka, iaitu isteri kamu, dan kau boleh mendampingi siapa yang kamu kehendaki. Maksudnya Allah kata, kalau kata siapa kau nak jadikan isteri kekal, kau boleh terus. Kalau siapa yang mana kau nak ceraikan, kau boleh ceraikan. Allah Ta'ala bagi kebenaran. Tapi poin dia ialah selepas tahun 7 Hijrah, Allah Ta'ala telah tetapkan bahawa Nabi SAW tak boleh lagi tambah isteri. Baik. Baginda SAW, ini kita tengok berkaitan dengan isteri ni. Ni penting kan. Ni antara ilmu yang penting, iaitu berkaitan dengan syariat Nabi SAW yang pengarang kitab ni sebut berkenaan dengan isteri. Kan ni antara hidup yang paling selalu satu orang tu akan berdepan dalam hidup. Okey, baginda SAW mempunyai 4 orang isteri.
yang bergilir-gilir malam harinya dengan hidup seperti kehidupan pasangan suami isteri, manakala 5 orang lagi isteri baginda sallallahu alaihi wasallam di bawah jagaan yang suci tanpa baginda sallallahu alaihi wasallam tidur bermalam dengan mereka. Okey, baik. Tadi saya sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berapa orang isteri? 11. 2 orang isteri yang meninggal ketika Nabi masih hidup. 2 orang isteri. Jadi tinggal apa? 9. Baginda wafat tinggalkan 9 orang isteri. Jadi 9 tu 4 orang yang dia, dan Nabi SAW buat setiap isteri tu ada giliran. Air pertama, air 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi dalam 9 tu tak semua yang Nabi SAW duduk bermalam dengan dia. Yang Nabi SAW duduk malam dengan dia 4 je. Yang lagi 5 dia berada di bawah jagaan Nabi, tapi Nabi tak bermalam dengan dia. Nabi SAW tak bersama dengan dia. Tapi dia sebagai isteri Nabi, Nabi tanggung, Nabi jaga betul. Tapi 9 orang isteri itu 4 yang ada bahagian malam, 5 lagi bahagian siang dia, tapi malam tak ada. Makna bila kata sampai malam tu, Nabi akan pergi pada yang antara salah seorang dia ada 4 tu. Salah seorang dia ada 4 tu. Baik, jadi tu 9. Baik, setiap isteri dan isteri-isteri baginda Nabi SAW adalah bagi baginda SAW mempunyai makna yang petunjuk tertentu. Okey, kenapa? Perempuan ni, wanita, dia ada macam-macam ragam dan macam-macam perangai. Sebab itu Allah jadikan wanita ni, nak faham dia, belum tentu kahwin 10 tahun boleh faham, kerana tak faham pula. Hari tu saya jumpa tu orang, sahabat saya lah. Saya tanya, abang kahwin berapa lama dah? Dia pun kira-kira, dia pun dah lupa berapa lama dia kahwin dah. Dia pun kira-kira. Aku dah kahwin kan, dia kira-kira 18 tahun. 18 tahun dia dah kahwin. Masya Allah, berapa orang anak bang? Dia 6 orang anak. Alhamdulillah Allah bagi anak 6 orang. Tapi dia tu ustaz, dia bahasakan diri aku, sebab saya kenal dia daripada kecil lagi. Aku sampai sekarang bini aku tak faham ni. Aku tak faham bini aku. Oh, 18 tahun kahwin tak faham ni. Sebab nak bagi tahu wanita ni Allah jadikan satu makhluk, maksud makhluk Allah yang begitu unik, dan mereka punya ragam sangat sukar difahami. Kerana itu Allah bagi Nabi SAW 11 orang isteri. Setiap isteri ada perangainya. Dan kalau kita kaji, setiap isteri itu kalau kita kaji, ialah juga untuk teladan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Maknanya, kalau kita nak contoh kata satu orang jadi isteri dia ada perangai sekian. Kalau dia cari perangai itu pada isteri Nabi, dia akan jumpa. Tapi cuma isteri Nabi semua orang baik lah, semua orang soleh, tapi dia akan jumpa. Sebab kerana itu Allah bagi Nabi SAW isteri damai, 11 orang isteri. Jadi yang ini perangai sekian, 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 supaya semua umat Nabi kaji hidup Nabi dengan isteri, supaya kalaulah dia berdepan dengan sekian perangai perempuan, maka dia tahu, oh, ini pernah berlaku zaman Nabi, ini pernah berlaku sekian. Tapi masalahnya tak pernah kaji, sebab kita tak pernah belajar ilmu. Kita tak pernah kaji, tak belajar ilmu. Kita tak nak hadir dalam majlis-majlis agama untuk belajar pasal Nabi SAW. Ini maksud saya sebutkan ini, ialah bila kita tak kaji, itu yang kita rasa bahawa apa yang Nabi tunjuk tu tak cukup. Sedangkan dalam kehidupan suami isteri, Nabi tunjuk begitu lengkap. Begitulah lengkap. Baik, sambung. Jadi hakikatnya tuan-tuan, hakikatnya sebenarnya, walaupun Nabi ada 9 orang isteri, ialah 11, lepas tu 9 yang sampai Nabi wafat, tapi hakikatnya pun ialah giliran mereka yang ada malam 4 juga. Sebab itu umat Nabi SAW pun dibenarkan kahwin paling banyak 4. Kahwin paling banyak ialah 4. Itu saja dibenarkan. Baik, sambung. Okey, baginda SAW telah berkhitbah meminang 30 orang wanita. Ni sebenarnya Nabi SAW pernah pinang semua wanita yang pernah Nabi pinang nak kahwin, tapi belum akad lagi. Pinang pernah 30 orang. Salah seorang darinya telah menghadiahkan dirinya kepada baginda Nabi SAW. Pernah ada macam kata dia tu, "Hai Rasulullah, ambillah saya." Tak ada apa mahar pun. Tapi pun Nabi tak nikah dengan dia. Tapi dia tawarkan diri. Ialah orang mulia, orang hebat, jadi ditawarkan diri kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tak ambil. Kemudian juga tapi Nabi SAW pernah pinang 30 orang wanita. Baik, 11 orang isteri baginda SAW bersama baginda SAW. Tapi daripada 30 orang tu, yang betul-betul akad nikah
ada berlaku perbezaan pendapat. Ma'ruf yang dia macam mana saya nak terang, nanti kita baca ni saya terang balik baik. Okey, 11 orang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan baginda. Maknanya ada perhubungan suami isteri itulah. 7 orang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam telah diakadkan berkahwin, akan tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bersama mereka. Macam ni. Kan tadi Nabi ada pinang 30. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pinang 30. Tapi daripada 30 tu nanti 11 tambah 7 apa? 18. 11 tambah 7 18. 18 orang yang akad nikah dah berlaku. Tapi 7 orang tu ialah Nabi SAW selepas dia akad nikah bercerai dengan Nabi. Dia cerai. Nabi SAW juga pernah berlaku, ada Nabi SAW perempuan Nabi SAW ceraikan. Jadi tak berlaku persetubuhan lah, mana tak berlaku jima', tak berlaku. 7. Jadi 7 tadi 18 tolak 7 tinggal 11. Yang 11 tu Nabi SAW ada bersama. Yang 11 tu ada Nabi SAW bersama. Tapi 2 orang dah meninggal ketika Nabi hidup. Kemudian tinggal 9. Daripada 9 tu pula setiap orang tu ada bahagian hari. Tapi hanya 4 yang ada bahagian malam, 5 lagi tak ada bahagian malam. Contoh macam Saudah. Nabi SAW ada isteri Saudah. Saudah ni dia ada pernah satu perkara berlaku, Nabi SAW hampir nak ceraikan dia. Nabi SAW hampir nak ceraikan dia. Tetapi lepas tu dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya nak kekal supaya jadi isteri abang dunia akhirat. Kalau saya cerai, saya rugi. Akhirat nanti tak dapat bersama dengan abang dalam syurga. Saya nak supaya di akhirat pun saya jadi isteri abang. Abang simpan saya juga, maksudnya pegang saya juga jadi isteri abang. Tapi saya bahagikan hari saya, bila sampai pada saya punya rotation hari, saya bagi pada Aisyah. Jadi kan itu saudara Lana juga tak ada bahagian malam. Jadi kalau Nabi datang tu hari dia ni, tapi lepas tu Nabi akan bagi pada Aisyah radhiyallahu anha malam. Baik. Nabi SAW ada pinang 30, tapi ada akad 18. 7 tu Nabi SAW tak berlaku, tak bersama. 7 tu ada juga beberapa peristiwa yang berlaku. Nabi bila datang kat dia, nak datang, dah akad. Dia kata, a'udzubillah minka, aku berlindung pada Allah daripada engkau. Bila dia berlindung pada Allah daripada engkau, dia tak nak Nabi. Nabi pun cerai dia. Ini kata ada 2 orang isteri berlaku macam ni. Dia tak nak pada Nabi. Sebenarnya bukan Nabi rugi, dia yang rugi. Dia yang rugi. Maknanya bila tak dapat jadi isteri Nabi, akhirat nanti tak dapat bersama dengan Nabi. Tapi isi yang lain tu mana Allah Ta'ala muliakan. Okay, baik, sambung. Jadi isteri baginda SAW yang meninggal ketika hidup, Allahu Akbar. Tapi ni sikit je nak habis. Okay, baik, tak apa, ini sebab apa. Okay, isteri baginda SAW yang meninggal ketika hidup baginda SAW hanya 2 orang dari isteri baginda, dan wafat selepas kewafatan baginda SAW 9 orang. Ini tadi saya dah terangkan. Okay, Nabi SAW ada 11 orang isteri yang hidup ketika yang hidup sampai Nabi wafat tu 9. Jadi Nabi SAW mula sekali baginda SAW kahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha. Lepas tu Saudah radhiyallahu anha. Lepas tu Aisyah radhiyallahu anha. Lepas tu Hafsah radhiyallahu anha. Lepas tu Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Lepas tu Ummu Salamah Hind binti Abi Umayyah radhiyallahu anha. Lepas tu Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Lepas tu Juwairiyah radhiyallahu anha. Lepas tu Maimunah radhiyallahu anha. Lepas tu Safiyah radhiyallahu anha. Lepas tu akhir sekali Ummu Habibah radhiyallahu anha. 11 orang isteri. Okey? 11 seorang isteri. Saya ulang semula. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahash, Juwairiyah, Safiyah, Maimunah, akhir sekali ialah Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha. 2 isteri yang meninggal ketika Nabi hidup, 2 orang, Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. 2 isteri ni Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah meninggal ketika Nabi SAW hidup. Nabi ada 2 orang isteri nama Zainab. Satu lagi tadi Zainab binti Jahash. Itu hidup sampai Nabi wafat tahun 20 Hijrah, meninggal dunia. Baik, azan dulu, lepas tu kita sambung sikit lagi. Ni pun nak habis dah bab ni. Azan dulu.
Baik, sambung. Okey, baginda SAW tidak berkahwin dengan gadis dara melainkan seorang sahaja. Nabi SAW ada 11 orang isteri, tapi dari kalangan mereka yang dara seorang saja, itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain semua ialah janda. Dan itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, dalam kitab-kitab disebutkan bahawa Nabi SAW punya perkahwinan tidak ada satu pun atas dasar nafsu. Nabi SAW bila baginda berkahwin, dengan asbab perkahwinan Nabi SAW, orang masuk Islam. Ini banyak kali berlaku. Dan ada isteri yang Nabi SAW kahwin, Nabi SAW nak bantu dia untuk jaga iman dia. Ummu Habibah radhiyallahu anha kahwin, Nabi SAW kahwin untuk jaga iman dia, sebab bila dia suami dia mati. Saudah radhiyallahu anha, suami dia mati, Nabi takut dia tergugat, dia tinggalkan agama, Nabi SAW menikah dengan dia. Ummu Salamah radhiyallahu anha, bila Nabi SAW kahwin dengan dia, dia anak ramai, tak ada orang nak bantu dia. Nabi SAW kahwin untuk bantu dia, jaga anak-anak dia. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ada wanita yang Nabi kahwin, Safiyah radhiyallahu anha. Bila Nabi kahwin dengan dia ni Yahudi, maka beberapa orang Yahudi juga masuk Islam. Nabi SAW telah kahwin dengan Juwairiyah radhiyallahu anha. Juwairiyah ni anak pembesar, Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha. Bila Nabi kahwin dengan dia, waktu tu dia dengan kabilah dia semua ditawan. Dan waktu tu bila kabilah dia ditawan, kabilah dia ini Nabi telah jadi hamba. Zaman dulu bila ditawan, maka jadi hamba. Waktu tu lebih kurang 100 keluarga daripada kabilah dia ni telah ditawan.
100 keluarga. Satu keluarga bukan sikit, 100 family ditawan. Dan satu orang sahabat dapat satu family. Wow, bukan senang untuk dapat hamba tu. Hamba contoh satu orang dapat 5, 6, 7 orang hamba, satu family. Ni lah dapat berapa orang hamba, ni dapat berapa orang hamba. Nabi SAW telah kahwin dengan Juwaidah. Diringkaskan cerita, Nabi kahwin dengan dia. Bila Nabi SAW kahwin dengan dia, kabilah dia waktu tu berada menjadi tawanan dan juga hamba kepada para sahabat. Bila Nabi kahwin dengan Juwaidah, kesemua para sahabat ni kata bahawa kami tak sesuai, tak layak bagi kami memiliki hamba daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebab kerana Juwaidah jadi isteri Nabi. Hamba yang dalam tangan kami ni ialah semuanya ialah saudara mara Juwaidah. Maknanya ipar dua Nabi. Maka kami tak layak bagi kami pegang hamba daripada keluarga isteri Nabi. Apa sahabat buat? Kesemua mereka telah merdekakan balik hamba tu. Tuan-tuan, hamba ni harta yang berharga. Satu hamba kadang lebih bernilai dari harga rumah manusia. Dan waktu tu pula ialah kabilah dia ni kabilah Arab yang bangsawan. Tapi bila Nabi kahwin dengan Juwaidah, kesemua kabilah dia dibebaskan. Asbab Nabi kahwin seorang perempuan je. Kesemua kabilah dia dibebaskan. Berapa orang tuan-tuan? Kesemua mereka itu telah dibebaskan 100 family. Para ulama kata bilangan mereka antara 700 ke 800 orang. Bukan sikit tu. Akhirnya semua mereka dibebaskan. Bila dibebaskan, kesemua mereka tu asal kafir. Mereka begitu syukur pada Allah Ta'ala dengan sebab Nabi kahwin dengan Juwaidah, mereka semua dibebaskan terlepas daripada perhambaan. Akhirnya kesemua mereka masuk Islam. Berapa ratus orang? 700 ke 800 orang. Nabi kahwin seorang perempuan, 700-800 orang dengan sebab dia masuk Islam. Dengan sebab Nabi nikah dengan dia. Jadi kerana itu pernikahan Nabi SAW ialah bukan nikah kerana nak penuhi hawa nafsu, tetapi ialah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita perlu kaji apakah rahsianya. Okey, baik, sambung. Jadi seterusnya, di kalangan isteri-isteri baginda ada yang tinggi dan ada yang rendah. Macam Saudah tinggi, badan besar. Ada juga yang rendah, maksud tak terlalu tinggi. Ada yang berisi dah, ada juga yang kurus. Ada yang putih, Aisyah radhiyallahu anha putih. Ada yang mana sawo matang. Ada yang Arab dan ada yang bukan Arab. Ada yang dari ahli kitab dan Islam. Macam isteri Nabi SAW, ada yang Arab Quraisy, ada yang bukan Arab Quraisy. Dan ada juga daripada bangsa yang bukan Arab, Yahudi. Safiyah radhiyallahu anha. Safiyah ni daripada Yahudi Bani Nadir. Nabi kahwin dengan dia. Dia ni daripada keturunan Nabi Harun. Tapi Yahudi, Nabi Harun AS kan Bani Israel. Yahudi kan daripada keturunan Bani Israel. Jadi Nabi kahwin dengan Safiyah radhiyallahu anha. Waktu tu dia umur lebih kurang 18 tahun. Suami dia mati kena bunuh dalam peperangan Khaybar. Lepas tu Nabi SAW nikah dengan dia. Dan dia ni salah satu isteri Nabi bukan daripada Arab. Safiyah radhiyallahu anha. Okey, baik. Tapi di Islam lah. Ada yang merdeka dan ada yang hamba. Isteri Nabi secara umum ni ialah merdeka, tapi ada juga hamba. Macam Nabi SAW ada satu orang isteri, mula-mula hamba, tapi lepas tu Nabi merdekakan dia. Iaitu nama Maria Qibtiyah. Maria ni asal daripada Mesir. Lepas tu dihadiahkan oleh Raja Muqawqis Mesir pada Nabi SAW. Nabi SAW jadikan dia mula sebagai hamba, lepas tu Nabi merdekakan dia. Baik, sambung. Ada yang diceraikan dan ada yang janda. Isteri Nabi ada yang diceraikan macam saya beritahu tadi, dan ada juga yang janda, isteri Nabi SAW. Ada yang melahirkan dan ada yang tidak melahirkan anak. Isteri Nabi SAW 11 orang. Yang melahirkan anak 2 orang. Cuma seorang tu asal hamba. Isteri Nabi yang melahirkan anak Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha lahir 6 orang anak. Nabi ada 7 orang anak. Anak yang seorang lagi dilahirkan oleh Maria tu. Maria tu iaitu hamba Nabi SAW. Lepas tu dibebaskan. Lepas tu dia bila dibebaskan maka dia jadi isteri Nabi SAW. Tetapi para ulama tak masukkan dia dalam kalangan isteri. Mereka masukkan dia dalam kalangan hamba sebab asal dia hamba. Tapi dia lahir anak Nabi Ibrahim. Dia anak Nabi SAW iaitu Qasim, Abdullah, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Ni 6 ni anak Khadijah. Ini semua lahir awal, semua lahir di Mekah. Lepas tu Nabi hijrah Madinah. Bila Nabi SAW hijrah Madinah, Nabi hantar surat pada Muqawqis. Muqawqis telah jawab surat Nabi. Muqawqis tak masuk Islam, tapi dia suka pada dakwah Nabi dan dia hormat Nabi. Bila utusan Nabi nak balik,
Dia hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hadiah. Antara hadiah yang dibagi ialah 2 orang hamba. Satu orang tu Nabi ambil Maria, satu orang lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kepada sahabat Nabi. Sayyidina Qais bin Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu, Nabi bagi pada dia. Yang Nabi ambil tu nama dia Maria. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan dia. Dia dapat anak tahun 8 Hijrah, nama Ibrahim. Kemudian lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian lepas tu Ibrahim tu tak hidup lama. Tahun 10 Hijrah, lebih kurang umur setahun setengah, Ibrahim tu mati. Jadi yang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lelaki semua meninggal dunia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ibrahim tu anak Nabi yang last. Baik, sambung. Dia meninggal dunia tahun 10 Hijrah. Lebih kurang beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Dan ada yang cerdik dan ada yang biasa. Maksudnya macam ada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cerdik. Dalam kalangan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling cerdik Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni begitu cerdik dan ingatan begitu kuat, dan Allah juga bagi hidup lama. Aisyah radhiyallahu taala anha ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berkahwin dengan dia umur 6 tahun. Tapi Nabi tak bersama dengan dia. Nabi kahwin kat Mekah. Lepas Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk sekali dengan dia. Waktu tu baru sama dengan dia. Waktu tu dia umur antara 9-10 tahun, lebih kurang antara 9-10 tahun Nabi baru sama dengan dia. Aisyah radhiyallahu taala anha ialah salah satu ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang anak dara, anak pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Aisyah ni duduk dengan Nabi 9 tahun. Dia bersama dengan Nabi umur 9. Ketika Nabi wafat dia umur 18. Maknanya 9 tahun duduk dengan Nabi. 9 tahun duduk dengan Nabi. Ketika dia bersama dengan Nabi umur 9, lepas tu ketika Nabi wafat dia umur 18. Maknanya 9 tahun duduk dengan Nabi. Tapi lepas dah Nabi wafat, dia hidup lama. Tahun 58 Hijrah baru meninggal dunia. 58 tolak 11 berapa jadi? 58 tolak 11 47 tahun. 47, lepas Nabi wafat 47 tahun lepas tu dia hidup lagi. 58 Hijrah baru meninggal dunia. Aisyah radhiyallahu anha ni hidup lama, jadi Allah bagi dia ingatan kuat dan fasih cakap Arab. Waktu tu bila dia lepas Nabi wafat, bila orang ada masalah jumpa Aisyah. Sahabat-sahabat besar pun kalau ada masalah jumpa dengan Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu anha walaupun perempuan tapi banyak menghafal hadis Nabi, kerana Nabi juga banyak duduk dengan dia, dan dia hadis riwayat dia ialah semuanya ada 2110 hadis. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan 2110 hadis. Perempuan. Makna waktu Nabi wafat tu dia baru umur 18. Kan? Nabi kahwin dengan dia umur 6, bersama dengan dia umur 9 tahun. Aisyah radhiyallahu anha. Okey, jadi setiap corak perkahwinan ini juga akan berlaku pada umat, maka perlulah dilihat kepada perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam agar dapat mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita tengok tuan-tuan, Nabi kahwin dengan 11 orang isteri. Jadi isteri Nabi ada anak dara, ada janda, ada yang melahirkan anak, ada tak melahirkan anak, ada tinggi, ada rendah, ada putih, ada Arab, ada bukan Arab. Maka kalau orang nak kaji pasal hidup Nabi, maka boleh tengok daripada setiap sudut hidup isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kaji maka dia jumpa jawapannya, maka dia boleh ikut. Tapi kalau dia tak kaji, macam mana dia nak ikut? Sebab itu penting belajar mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang Islam kena kaji hidup Nabi supaya dia dapat ikut. Tapi kalau dalam hati ada kebesaran Nabi, maksudnya ada keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata macam zaman sekarang, ada orang berkahwin kerana isteri marah dia. Kan? Kerana ada isteri marah dia. Nabi SAW pun berkahwin kerana ada juga isteri Nabi SAW isteri ramai. Kadang-kadang isteri Nabi ni pun buat pakatan juga. Pakatan. Maksudnya macam ni. Satu kerana Nabi SAW isteri ramai. Jadi antara madu dengan madu ni kadang ada berlaku kekeruhan. Tapi lepas tu bila nak meninggal dunia semua bersih, jernih. Tapi kadang antara madu dengan madu ada berlaku keruh. Nabi SAW ada sikit suka datang rumah satu orang isteri. Tapi 2 orang isteri Nabi, Aisyah dengan Hafsah radhiyallahu anhuma, 2 orang cemburu. Dan kisah ni Allah beritahu dalam Quran. 2 orang cemburu. Nabi je suka bertandang rumah dia. Nabi SAW makan kadang ada minum apa semua rumah dia. Jadi 2 orang isteri ni buat pakatan. Dia kata nanti kalau Nabi datang kat rumah kita dua-dua cakap mulut Nabi busuk. Jadi ini pernah berlaku pada Nabi sendiri. Jadi Nabi datang rumah Aisyah. Aisyah kata, kenapa mulut abang bau macam bau busuk? Nabi orang yang paling harum, mulut wangi, peluh Nabi pun wangi. Tapi dengan isteri Nabi kata, mulut abang busuk. Nabi kata, aku tak makan apa-apa, aku tak minum apa-apa. Tapi saya kata, saya bau mulut abang macam masam.
Jadi Nabi kata, aku tak makan apa. Aku pergi rumah isteri tu, yang orang cemburu tu, aku hanya minum madu je. Tengok, lepas tu Nabi pergi rumah Hafsah. Hafsah pun kata benda sama. Rupanya dua-dua ni dah buat pakatan, dah buat perjanjian nak ni. Jadi bila kata tu, dia kata, kenapa mulut abang busuk? Nabi kata, aku tak buat apa-apa, aku hanya minum madu kat rumah dia. Dekat rumah dia aku datang, dia bagi aku minum madu. Tapi bila dua-dua ni dia kata ni, maka Nabi SAW macam rasa mungkin tu betul. Maka Nabi pun bersumpah tak nak minum madu. Sampai Nabi bersumpah tak nak minum madu. Tengok-tengok Allah turunkan ayat Quran. Allah turunkan surah At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, Nabi SAW, wahai Nabi, kenapa kau haramkan perkara Allah halal? Maksudnya madu tu kan halal, kenapa kau haramkan dia? Kan? Lepas tu Allah bagi tahu sebenarnya apa yang berlaku tu, itu pakatan orang dua. Lepas tu Nabi panggil orang dua. Nabi kata, rupanya korang buat pakatan ni, korang buat ni, perjanjian ni untuk nak kena ke aku. Sebab korang tak nak aku datang banyak rumah dia. Kan? Korang tak nak ni. Dua-dua terkejut. Wahai Rasulullah, macam mana tuan tahu? Nabi kata, qala nabba'aniyal alimul khabir, yang bagi tahu kat Allah. Apa berlaku macam tu? Kan? Apa berlaku macam tu? Nabi SAW bersama dengan Aisyah. Aisyah ni dia budak, dia bersama dengan Nabi umur 9-10 tahun. Jadi dia ada perangai budak-budak, dia ada perangai budak-budak. Aisyah ni kadang macam tengok orang macam sahabat-sahabat tengah gembira, kadang-kadang dia nak tengok dengan Nabi. Dia tu, wahai Rasulullah, tunggulah kejap, saya nak tengok kejap. Diorang macam tengah macam ada macam, kalau kita kata macam ada macam hari raya, waktu tu hari raya, macam diorang buat satu pertunjukan, tapi yang ikut syariat lah, diorang buat pertunjukan. Aisyah tahan Nabi, wahai Rasulullah, saya nak tengok kejap. Nabi punya baik dengan Aisyah, Nabi berhenti, kepala Aisyah Nabi letak kat sini. Isteri kan, kepala Aisyah letak kat sini, Nabi duduk. Aisyah letak kepala kat sini, tengok dorang. Waktu tu hari raya, dorang macam buat pertunjukan yang haruslah. Nabi tengok. Lepas tu Nabi tanya, Aisyah dah habis? Belum habis lagi. Tengok lagi. Lepas dah habis, baru Nabi bawa balik. Macam tu akhlak Nabi SAW dengan isteri baginda Nabi SAW. Kadang-kadang Nabi bagi tahu Aisyah, aku dapat tahu bila kau marah dengan aku, bila kau tak marah dengan aku. Nabi cakap Aisyah. Dia tu, wahai Rasulullah, macam mana tuan tahu? Nabi kata, kalau kau marah dengan aku, kau tak akan sebut nama aku. Tapi kalau kau tak marah dengan aku, kalau kau tak marah aku, kau akan sebut nama aku. Maksudnya bila panggil, kan kadang-kadang bila panggil kan, kadang panggil ya Rasulullah kan. Tapi kalau Aisyah, kalau kata macam dia marah dengan Nabi, dia tak nak sebut nama Nabi. Nabi kata, aku tahu kau marah. Tapi kalau kau tak marah, kau sebut nama aku. Jadi nak bagi tahu apa? Nabi SAW mendalami jiwa setiap isteri baginda SAW, dan baginda tunjukkan tu pada umat Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala, Allah buat kehidupan Nabi ni paling sempurna. Ni setiap kita nak habis majlis dah. Allah Subhanahu Wa Taala buat kehidupan Nabi SAW paling sempurna, dan Nabi lah orang yang paling baik dengan isteri Nabi SAW. Nabi bagi tahu dalam hadis, Nabi kata, orang yang paling baik antara kamu ialah orang yang paling baik dengan isteri dia. Tu Nabi bagi tahu. Hari ni kadang orang ingat orang yang paling baik kat luar. Ada orang kadang-kadang suka bagi makan orang, suka bagi buat baik ni, buatkan ni, macam-macam buat kebajikan kat luar. Orang semua dia kata dia baik. Tapi rupa-rupanya dekat rumah, bini dia kena tampar, bini dia kena tendang, bini dia kena baling pinggan, bini dia kena tengking, bini dia kena caci maki, kena carut tiap-tiap hari. Dan orang macam ni ramai. Tapi kalau pergi kat luar, semua orang kata bahawa dia ni orang baik. Tapi Nabi bagi tahu, Nabi kata orang yang paling baik antara kamu, ni bukan saya cakap, Nabi kata orang yang paling baik antara kamu ialah orang yang paling baik dengan isteri dia. Dan Nabi kata, akulah orang paling baik dengan isteri aku. Jadi apa nak bagi tahu umat Nabi SAW, terutamanya hadis ni untuk lelaki lah, terutamanya untuk lelaki, ialah perlu berlaku baik dengan orang rumah. Walaupun kita dituntut untuk buat baik pada orang lain, tetapi sebenarnya dengan orang yang dalam rumah, maka kita perlu lagi ikram, memuliakan mereka, dan juga menghormati mereka dan buat baik pada mereka. Ada kelemahan tapi juga perlu buat baik. Macam Nabi SAW layan isteri baginda SAW. Masya Allah kan, subhanallah. Sambung. Okey, seperti mana para sahabat baginda Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang kehidupan siang baginda SAW. Secara umum para sahabat cerita siang.
Begitulah para isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai ibu kaum mukminin menceritakan kepada kita tentang kehidupan malam baginda sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, kehidupan kat luar Nabi ni sahabat cerita. Tapi kehidupan Nabi kat dalam rumah, siapa yang cerita? Yang cerita ialah iaitu isteri Nabi. Sebab itu bila pasal kadang-kadang macam wanita ada masalah haid, ada masalah istihadah, ada masalah junub dan sebagainya, siapa yang bagi tahu hadis ni semua? Fiqh-fiqh wanita ialah paling banyak hadis ni disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu hadis pasal kat luar, pasal ni semua itu sahabat lain sampaikan. Tapi pasal hadis rumah tangga, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampaikan. Dan setiap orang ada pengalaman-pengalaman tertentu, mereka isteri-isteri Nabi ni mereka akan ceritakan apa dia sunnah Nabi berkaitan dengan hidup di rumah tangga. Baik. Okey. Lagi sikit lagi. Di antara keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah boleh berada dalam masjid walaupun dalam keadaan berjunub. Ini antara keistimewaan Nabi juga. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya rumah betul-betul sebelah masjid. Ini masjid, rumah Nabi ni sebelah. Katalah contoh kata, ni lebih kurang macam ni lah. Macam contoh macam ni masjid ni kan. Ni sebelah ni tempat perempuan. Sebelah ni tempat perempuan. Rumah dulu Masjid Nabawi sini. Bahagian depan ni Raudah. Betul-betul sebelah Raudah ni, tu rumah Nabi sebelah ni. Macam tempat perempuan ni, rumah Nabi. Dan Nabi SAW kadang tengah baginda berjunub, Nabi ada masuk masjid. Nabi lalu dalam masjid, Nabi ada masuk masjid. Ini hanya Allah bagi untuk Nabi, tapi untuk selain Nabi haram. Untuk orang yang berjunub tak boleh duduk dalam masjid. Baik. Mana orang ada besar tak boleh duduk dalam masjid. Baik, sambung. Begitu juga baginda sallallahu alaihi wasallam boleh terus menunaikan solat terlebih. Baginda sallallahu alaihi wasallam boleh terus menunaikan solat selepas bangun dari tidur tanpa berwuduk terlebih dahulu. Ni saya dah terang tadi. Kan baginda solat tanpa ambil wuduk sebab hati Nabi, sebab baginda tidur mata saja tapi hati baginda sallallahu alaihi wasallam terus jaga. Okey, baik. Imam As-Suyuti rahmatullah alaih selama 20 tahun beliau mengarang kitab berkaitan dengan keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau dapat menghimpunkan 1000 keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Suyuti, masya-Allah, alim besar mazhab Syafi'i. Imam Suyuti rahmatullah alaih lahir 849 Hijrah dan meninggal dunia tahun 911 Hijrah. Imam Suyuti lahir 849, meninggal 911 Hijrah. Imam besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau karang lebih 600 kitab. Imam Suyuti rahmatullah alaih, Imam Al-Imam Jalaluddin Abu Bakar bin Abdul Rahman As-Suyuti rahmatullah alaih, beliau karang lebih 600 kitab. Orang biasa panggil Imam Suyuti rahmatullah alaih. Antara kitab yang beliau karang ialah nama kitab tu Al-Khasa'isul Kubra. Dalam kitab tu beliau himpunkan khusus pasal khususiat Nabi je. Dan dalam kitab tu beliau himpunkan lebih kurang 1000 khususiat Nabi. 1000. Nak bagi tahu mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Jadi antara kitab-kitab ilmu khasa'is ialah Al-Khasa'isul Kubra ialah Imam Suyuti ni saya sebut tadi tu. Imam Suyuti kadang Al-Khasa'isul Kubra dalam 4 jilid kitab ni. 4 jilid tebal. Kan Al-Khasa'isul Kubra Imam Suyuti. Kemudian Tahdhibul Khasa'isun Nabawiyyah oleh Syekh Abdullah Talidi dan Ghayatus Sul fi Khasa'isir Rasul oleh Imam Ibnul Mulaqqin. Ini antara kitab cerita pasal khasa'is. Baik. Jadi tujuan belajar ilmu khasa'is ini ialah untuk mengenal pasti keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam pada sifat manusia dan mengenal seorang manusia yang diberikan keistimewaan, untuk kita betul-betul kenal Nabi. Seperti sebahagian ahli para ulama menyebutkan, tujuan belajar ilmu khasa'is ini ialah membantu untuk mendalami makna dalam syahadah, itu dalam persaksian bahawa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah Taala. Kenapa belajar ilmu khasa'is? Kita baca pasal khasa'is Nabi, keistimewaan Nabi ni supaya kita nak kuatkan lagi keyakinan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sebagai pesuruh Allah Taala. Kan kita dalam syahadah kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila satu orang tu betul-betul tahu khasa'is Nabi, maka dia betul-betul yakin bahawa dia kena ikut setiap sudut hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara itu juga ada perlu kaitan kan untuk mana kita beramal dan juga belajar sunnah-sunnah Nabi dan juga khasa'is Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah, sebagai penutup, nanti kita sambung lagi. Sebagai penutup, dia sebenarnya untuk kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia juga hakikatnya perlukan pada usaha. Kan setakat belajar je kadang-kadang tak memadai. Kerana banyak orang tahu pasal Nabi. Kadang orang kafir pun mereka kaji pasal Nabi lebih hebat daripada orang Islam kaji pasal Nabi. Orang Yahudi mereka cerita pasal Nabi, karang buku tebal-tebal pasal Nabi, sedangkan mereka tak masuk Islam.
Dari sebab itu kadang-kadang setakat mengkaji pasal Nabi tetapi tanpa dalam hati ni menghayati pasal Nabi, maka kadang tak memadai. Sebab tu kadang kalau kita tengok tuan-tuan, ada antara orientalis yang karang pasal Nabi dan juga pasal Islam, tapi dia tak Islam. Kan? Preaching of Islam, buku masyhur. Orang barat semua baca Preaching of Islam yang dikarang oleh Sir Enel tu. Tapi dia tak Islam, Yahudi, tapi tulis buku pasal Islam. Dan cerita pasal Nabi, sejarah Nabi, sirah Nabi ditulis. Tapi dia sendiri tak Islam. Jadi sebab itulah sebenarnya apa yang saya nak terangkan ialah kerana semata-mata mengkaji tanpa dalam hati menerima, maka tak memadai. Kerana itu kita bila dalam hati ni, bila kita belajar pasal Nabi SAW, dalam hati kita perlu ada tanamkan kebesaran Nabi. Cuma tuan-tuan, satu persoalan juga timbul. Kadang-kadang kita tak ada kekuatan nak beramal dengan sunnah Nabi SAW. Sebab dia kadang-kadang, antara sebab dia ialah kita ni sebenarnya zaman ni kita jarang cerita pasal Nabi. Kita jarang cerita pasal Nabi. Kita banyak cerita pasal Covid. Bila banyak cerita pasal Covid tu, Covid masuk dalam hati. Cerita pasal Covid tak salah, saya hanya bergurau je. Itu sebenarnya saya cakap pasal bergurau. Tapi saya bagi contoh supaya kita mudah faham. Kita tengok, tuan-tuan beri perhatian. Sekarang ni satu dunia takut Covid. Kita tak marah lah, kerana penyakit semua orang takut. Tapi kenapa hari ni satu dunia cerita Covid? Sebab dia ialah perkara itu diwar-warkan. Kan? Sana sini Covid. Tiap-tiap petang Dr. Nur Hisham terpaksa penat untuk buat PC, press conference, bagi tahu. Hari bila tiap-tiap hari cerita pasal benda tu, satu dunia tahu pasal Covid. Dan semua orang takut. Kata kena jaga. Kena betul-betul jaga. Tak salah, kita tak kata salah, sebab itu penyakit. Memang dalam Islam kena jauhi penyakit. Tetapi bila perkara itu, bila kita cerita, automatik dia masuk dalam benak hati. Kita berkata penting kita kena jaga, penting kena jauhi, penting kena hindari. Kenapa? Orang selalu cerita. Bila cerita, maka benda itu automatik masuk dalam hati, bertapak dalam hati kita. Daripada tak percaya jadi percaya. Padahal kadang-kadang kita tak nampak. Virus tu tak nampak. Tapi bila dicerita dan kita kata ada orang sakit sekian, maka kita pun yakin, Covid ada, kena jauhi. Kita pakai mask, kalau tak pakai mask kena 1,000. Okey. Jadi apa dia? Tapi poin dia maknanya ketakutan tu ada. Tetapi tuan-tuan, ada tak kita cerita pasal Nabi macam tu? Jadi poin dia ialah bila kita kurang cerita pasal Nabi, kita tak selalu cakap pasal Nabi, mendakwahkan pasal Nabi, bercerita pasal Nabi, maka kerana tu kita lupakan Nabi. Kita rasa sunnah Nabi tak penting. Sebab itu juga tak salah kita nak cerita benda lain. Tak adalah kita kata haram, tak haram cerita pasal Covid ke apa benda, tak haram. Tapi tuan-tuan, antara perkara yang kita kena banyak ceritakan zaman ini, cerita pasal Nabi. Kelebihan Nabi, kepentingan ikut sunnah Nabi, amalkan sunnah Nabi, kena selalu cerita, bagi tahu, cakap. Maka baru akan datang. Yakin tu, penting aku ikut sunnah Nabi SAW. Poin saya ialah benda itu kena diulang berkali-kali. Bukan sakap sekali-sekala. Kan, macam tuan-tuan tengok kat TV kan. Tuan-tuan tengok kat TV, apa iklan buat? Bila satu orang nak jual barang dia akan iklan berkali-kali. Sampai kadang menyampah tengok. Kita beberapa kali, kejap baru tengah bebas tengok filem, pop keluar iklan. Menyemak betul kita kata. Bila nak habis iklan ni? Lepas tu sambung filem, iklan sama keluar lagi. Kita pun kata menyemak betul. Lepas tu sambung lagi, keluar iklan lagi. Tapi sebenarnya di iklan sampai biarlah orang menyemak kata apa marah ke, tapi dia akan iklan ulang-ulang kali supaya kita beli barang dia. Kita yakin, dia bagus, kita beli. Macam itulah ini, kita kena iklankan berkali-kali lagi ulang pasal Nabi, sampai dalam hati kita menancap keyakinan berkenaan Nabi ni, sunnah Nabi ni, supaya kita amal. Itu sebenarnya penting. Boleh insya-Allah tuan-tuan biar. Jadi jangan cerita pasal Nabi ni jangan jemu. Selalu dengar pasal Nabi, cerita pasal Nabi, supaya kita betul-betul yakin dengan ikut Nabi SAW lah kita akan berjaya dunia dan akhirat. Wallahu alam, sampai itu saja. Semoga Allah beri bagi kita manfaat dunia dan akhirat dari bacaan kitab ini. Wallahu alam. Maaf saya dah ambil masa sikit. Baik. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin.